Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin 130, 12 Mac 2020. Bersama saya Azrianti Ibrahim, tajuk utama tengah hari ini. COVID-19 terkawal. Solat Jumaat diteruskan seperti biasa di seluruh negara esok. Juga kerana COVID-19, Malaysia Airlines tawar program cuti tanpa gaji kepada 13,000 kaki tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ibu Pejabat Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam ditutup selama 3 hari mulai semalam selepas seorang ahlinya disahkan positif COVID-19. Susulan langkah itu, semua 60 kaki tangannya diberi pelepasan untuk bekerja dari rumah manakala semua aktiviti dan program ditangguhkan sehingga dimaklumkan kelak. Ibu Pejabat Suhakam terletak di Menara Tabung Haji Perdana Kuala Lumpur. Setakat ini tidak dapat dipastikan sama ada mangsa dijangkiti pada awal Mac lalu. Namun langkah mengenal pasti individu yang mempunyai hubungan dengannya sedang dijalankan. Suhakam juga bekerjasama rapat dengan pengurusan bangunan TH Perdana dan Kementerian Kesihatan untuk proses pembersihan dan disinfeksi bagi mengawal penyebaran wabak berkenaan. Orang ramai yang melawat atau berinteraksi dengan pegawai Suhakam sejak 2 Mac lalu dinasihatkan untuk menghubungi pejabat kesihatan daerah selain menjalani pemeriksaan sekiranya mengalami simptom COVID-19. Solat Jumaat akan diteruskan di masjid seluruh negara dalam keadaan wabak COVID-19 terkawal dan tidak menyeluruh di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri bagaimanapun menyarankan beberapa syarat kepada pihak masjid sebagai langkah pencegahan, termasuklah memendekkan khutbah bagi mengurangkan jemaah terdedah dengan persekitaran. Beliau turut menyarankan individu bergejala COVID-19 tidak perlu menunaikan solat Jumaat kerana termasuk dalam golongan orang yang sakit. Mengambil hukum asal wajib, kita katakan solat Jumaat tetap wajib. Cuma beberapa sarana yang kita bagi dalam situasi seperti ini sekarang. Pertama, kalau boleh khutbah dipendekkan. Khutbah dipendekkan, kita straight kepada poin yang hendak disampaikan. Dan begitu juga kalau boleh untuk diambil di rumah. Kemudian pihak masjid kalau boleh sediakan hand sanitizer yang penting. Mengulas lanjut ujar beliau, sekiranya jangkitan virus terbabit merebak dan tidak terkawal, solat Jumaat dibolehkan untuk tidak dilakukan dan digantikan solat Zuhur di rumah masing-masing. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Zulkifli mengimamkan solat duha dan solat hajat bersama kaki tangan agensi agama di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Hadir sama timbalan menterinya Ahmad Marzuk Syari. Selesai solat, Datuk Seri Dr. Zulkifli turut menyampaikan amanat sebelum mengetik perakam waktu jam 9.45 pagi. Tambahnya lagi, 5 kertas kerja akan dikemukakan kepada Majlis Faktua Kebangsaan dalam masa terdekat untuk diputuskan. Ia merangkumi permasalahan solat Jumaat, bersalaman, kenduri kahwin, pengurusan mandi jenazah dan saranan berkaitan COVID-19. Beliau juga menyarankan perhimpunan keagamaan ditangguhkan buat waktu ini. Semalam Mufti Pulau Pinang Dr. Wan Muhammad Salim Wan Nur menggesa kerajaan mengambil langkah pencegahan penularan COVID-19 termasuk menghentikan solat jemaah dan solat Jumaat di masjid. Dalam pada itu, langkah pencegahan terus dipertingkatkan susulan COVID-19. Tidak terkecuali pengendali sistem pengangkutan awam negara Prasarana Malaysia Berhad yang menguruskan lebih 1.4 juta penumpang sehari. Ia meliputi perkhidmatan bas Rapid KL, transit aliran ringan LRT dan juga transit aliran massa MRT serta monorail di seluruh negara. Dan bagi mengetahui perincian berhubung langkah berkenaan, kita terus saja bersama Siti Khatijah Jaafar di stesen kawasan Sentral di Shah Alam, Selangor. Baik, Siti Khatijah, silakan dengan laporan anda.
Ya, saya kini sedang berada di dalam salah sebuah train yang kini berada di stesen MRT Kuasa Sentral, yang mana kami akan bergerak menuju ke stesen MRT Sungai Buloh, yang mana untuk pengetahuan anda semua, train ini sedang menjalani proses pembersihan ataupun disinfeksi, yang mana ia merupakan salah satu antara langkah daripada syarikat prasarana sendiri bagi mengoptimumkan risiko jangkitan COVID-19 terhadap kesemua pelanggan ataupun pengguna yang menggunakan pengangkutan awam seperti MRT dan juga bas Rapid KL, yang mana difahamkan proses ini telah pun bermula sejak daripada awal lagi COVID-19 ini mula menular yang mencetuskan kebimbangan terhadap orang ramai. Dan bersama-sama saya ketika ini adalah Ketua Pegawai Operasi MRT Laluan Sungai Buloh Kajang Encik Azmi Muhammad Zain. Terima kasih Cik Azmi. Jadi boleh Cik Azmi perincikan kepada penonton kami berkenaan dengan SOP terhadap proses ini, Cik Azmi. Terima kasih. Prasarana ataupun Rapid KL memang sentiasa mengikuti perkembangan krisis COVID-19 ini, dan kita telah diarahkan untuk mengikuti SOP yang telah disediakan kepada staf dan juga kepada cleaner di stesen-stesen kita. Jadi aktiviti penyah virus ini akan berlaku bermula waktu malam. Selepas semua train pulang ke depo, kita akan melakukan pembersihan train, kesemua train di dalam depo. Jadi kita akan pastikan sebelum bermula operasi pukul 6 pagi esok, semua train telah dicuci. Dan untuk staf pula, semua kena mengikuti saringan kesihatan. Sebelum mereka memulakan tugas atau memasuki office, mereka akan melalui proses saringan kesihatan. Dan juga semua aktiviti di dalam depo juga, kontraktor dan juga pelawat semua akan mengikuti SOP saringan kesihatan juga. Juga untuk di stesen-stesen kita juga mengadakan operasi pembersihan ataupun pemenyah virus ini, yang mana pada waktu puncak kita akan alihkan cleaner tu, kita akan fokus kepada kebersihan dalam train lah. Semasa train berpatah balik di terminal stesen, kita akan lakukan pembersihan untuk stesen MRT ini, untuk train-train MRT ini. Dan di luar waktu puncak, aktiviti fokus kepada stesen lah, yang mana pembersihan eskalator, mesin tiket. Cik Azmi, ada yang bertanya berapa agaknya kekerapan untuk train ini dilakukan proses pembersihan? Kekerapannya, yang pertama sekali selepas waktu puncak, target semua train, dan pada waktu puncak pagi, pada pukul 7 pagi hingga 9 pagi, semua train MRT akan dinyah viruskan di stesen terakhir, dan begitu juga waktu puncak petang lah, pada pukul 5 petang sampai 7 petang kita akan buat pembersihan ataupun penyah virus di stesen yang akhir. Baik. Terima kasih Cik Azmi kerana sudi bersama kami di dalam Buletin 1.30. Jadi kita kembali semula bersama dengan rakan setugas Azlanti di studio. Semua hormat. Baik, terima kasih Siti Khatisah Jaafar dengan laporan anda. Kita ke laporan berikutnya. Sementara itu, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Johor menafikan pernah mengeluarkan kenyataan atau sebarang amaran berkaitan penularan COVID-19 sama ada di pasir gudang atau kawasan di sekitar negeri. Sehubungan itu, orang ramai diingatkan supaya tidak menyebarkan sebarang berita atau maklumat berhubung COVID-19 tanpa menyemak kesahihannya dengan Kementerian Kesihatan. Kenyataan palsu berkenaan tular di media sosial sejak semalam sehingga menimbulkan panik dalam kalangan penduduk. Ia antara lain menyenaraikan beberapa kawasan yang perlu dielak orang ramai. Dan dalam pada itu, Malaysia Airlines Berhad MAB menawarkan program cuti tanpa gaji sukarela kepada 13,000 pekerjanya berikutan penularan wabak COVID-19. Jurucakap MAB mengesahkan perkara itu dan menegaskan ia adalah program secara sukarela dan bukan mandatori, memandangkan operasi penerbangan MAB yang berkurangan berikutan pemotongan sementara kapasiti. Memetik beberapa laporan media, MAB menawarkan pilihan kepada pekerja sama ada mengambil cuti tanpa gaji selama 3 bulan bermula April depan. Pilihan lain, cuti tanpa gaji 5 hari setiap bulan selama 3 bulan. Isnin lalu, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAB, Kapten Izham Ismail mengumumkan pengurangan gaji 10% serta allowance pengurusan kanannya.
Program cuti tanpa gaji sukarela itu turut ditawarkan kepada kakitangan di bawah anak syarikat lain seperti MAB Cargo, MAB Engineering, Firefly dan Maswings. Kementerian Pertahanan akan meneruskan perancangan kertas putih yang telah diluluskan di Dewan Rakyat oleh Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Ujar Menterinya, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, langkah itu antara bukti kerajaan baru dibentuk matang dan sentiasa mengamalkan demokrasi. Datuk Seri Ismail berkata kerajaan akan kekal komited memastikan pertahanan negara terus diperkukuh dan diperkasakan bagi tempoh 10 tahun akan datang. Beliau ditemui media pada hari pertamanya melaporkan diri di Wisma Pertahanan pagi tadi. Kertas putih diluluskan 2 Disember tahun lalu dan menjadi panduan utama MINDEF membuat perancangan dan pelaksanaan jangka pendek, sederhana dan jangka panjang. MINDEF juga akan memberi tumpuan kepada pembangunan keupayaan ATM dalam pengukuhan pertahanan secara komprehensif melalui pendekatan menyeluruh masyarakat serta perkongsian yang berwibawa dengan negara-negara jiran. Terdahulu, Datuk Seri Ismail tiba jam 9.30 pagi di Wisma Pertahanan diiringi Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi Buang. Beliau kemudiannya memeriksa Barisan Kawalan Kehormat Utama Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja terdiri daripada 3 pegawai bersama 103 anggota. Barisan diketuai Meja Muhammad Izham Ahmad Rashidi. Beliau kemudiannya mengimbas kad perakam waktu diiringi Timbalan Menteri Datuk Seri Iqmal Hisham Abdul Aziz. Nahas membabitkan 3 motosikal dan sebuah lori kontena di Jalan Pelabuhan Barat dari Westport ke Shah Alam, Selangor meragut 2 nyawa. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Selangor, Superintendent Azman Syariat berkata 2 lagi mangsa mengalami kecederaan. Siasatan awal mendapati ketika kejadian jam 8 malam tadi, mangsa pertama, Rafinus Rafael Mantui, 23 tahun, yang menunggang motosikal jenis Benelli 175 berada di lorong kanan dan sedang memotong sebuah lori kontena. Ketika sedang memotong lori, mangsa kedua, V. Gurumurti, 35 tahun, yang menunggang motosikal jenis Honda Wave, tiba-tiba terlanggar mangsa pertama dan kedua-duanya terjatuh. Mangsa ketiga, iaitu Muhammad Lokman Nur Haki Hassan, 25 tahun, yang menunggang motosikal jenis Honda EX5 tidak dapat mengelak salah sebuah motosikal berkenaan kemudian terlanggar dan turut terjatuh bersama pembuncingnya Julina Liza Muhammad, 26 tahun. Mangsa pertama dan kedua maut di tempat kejadian selepas digilis lori kontena dari arah belakang. Manakala mangsa ketiga mengalami kecederaan di bahu dan mangsa keempat mengalami kecederaan di kaki. Mayat dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah. Identiti bangsa kemalangan di kilometer 23 Jalan Kota Tinggi Mersing Johor disahkan lelaki yang dilaporkan hilang sejak Sabtu lalu. Ketua Polis Daerah Mersing, Superintendent Khairul Edward Nuing berkata, mat mangsa Muhammad Izzuddin Israfil, 30 tahun, ditemui tersepit di bawah kereta yang terbabas kira-kira 20 meter dari jalan utama itu. Kereta jenis Proton Persona yang dipandu mangsa ditemui orang awam lewat petang semalam di lereng bukit. Penemuan berkenaan dilaporkan kepada pihak polis pada jam 8.15 malam tadi. Mayat yang mula mereput itu ditemui dengan kecederaan parah di badan dan kepala. Menurut Superintendent Khairul, nahas berlaku selepas pemandu terbabit dipercayai hilang kawalan dan terbabas di lokasi itu. Mayat mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Mersing untuk berdasiasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Allahyarham Muhammad Izzuddin dilaporkan hilang Sabtu lalu. Dia ketika itu dalam perjalanan dari rumah sewanya di Ulu Tiram, Johor Bahru untuk pulang ke rumah keluarga di Taman Sri Putri Mersing. Kerajaan digesa menambah peruntukan dalam pakej ransangan ekonomi kepada 40 bilion ringgit bagi mengekang impak gelombang kedua COVID-19 dan kejatuhan harga minyak dunia yang terlalu mendadak. Pakar ekonomi turut berpendapat langkah drastik terus membantu kepada golongan B40 perlu dipertimbang. Program ataupun dasar khusus boleh dilakukan dan begitu tertumpu kepada golongan B40. Saya fikir ini penting kerana mereka begitu terkesan dengan keadaan ini, ditambah juga keadaan ekonomi domestik yang tidak begitu stabil dalam beberapa tahun ini. Jadi saya fikir kerajaan boleh memberikan satu measures ataupun rancangan program yang berbentuk secara direct.
Kerajaan juga boleh melihat semula jangkaan belanjawan 2020 seperti sasaran hasil dan defisit yang akan terjejas kerana harga minyak yang rendah ketika ini. Mengulas mengenai penubuhan Majlis Tindakan Ekonomi, langkah itu tepat pada masanya memandangkan ekonomi negara berdepan risiko teruk akibat COVID-19 yang melemahkan permintaan domestik. Semua aktiviti yang dirangka bagi tahun melawat Malaysia 2020 akan diteruskan seperti biasa meskipun berdepan cabaran penularan wabak COVID-19 ketika ini. Menurut Ketua Pengarah Tourism Malaysia, Datuk Musa Yusof, kerjasama juga dijalinkan dengan pemain industri dan agensi berkaitan untuk menawarkan potongan untuk menggerakkan pelancongan tempatan. Sekarang ni banyak online dan sebagainya kan, booking awal. Kita merancang contoh, sebelum cuti sekolah, ni hujung minggu ni cuti sekolah kan. Sebelum cuti sekolah mereka dah boleh book online awal 3 bulan sebelum. So the price they can get whatever things lah. So sekarang ni dengan keadaan sekarang ni kita juga menggunakan elemen ini untuk mereka travel within Malaysia. Menggunakan ini dan kita juga ada buat kolaborasi dengan industry players, dengan agensi pengangkutan semua yang digunakan kadang travel first, pay later. So these are things yang boleh kita guna. Sasaran kehadiran 30 juta pelancong dan jumlah hasil pelancongan bernilai 100 bilion ringgit tahun ini juga masih kekal. Terdahulu berlangsung majlis memeterai kerjasama jangka panjang antara Tourism Malaysia dan Visa Malaysia ia bagi menyokong kempen Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya untuk menggalakkan pelancong masuk dan mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan pilihan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemik sekaligus menegaskan penularan dan keadaan wabak itu yang teruk adalah sangat membimbangkan. Secara umum, pandemik bermaksud wabak penyakit yang tersebar dengan begitu meluas merentasi sempadan malah hingga ke seluruh dunia. Ketua Pengarah WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, virus berkenaan telah menjangkiti lebih 126,000 orang di 114 negara dan meragut 4,600 nyawa setakat ini. Malah angka terbabit dijangka terus meningkat. WHO khawatir dengan tahap penularan dan keadaan wabak COVID-19 ini yang disifatkan amat teruk. Selain tindakan tidak mencukupi yang membimbangkan. Sehubungan itu, WHO telah membuat penilaian bahawa COVID-19 boleh disifatkan sebagai satu pandemik. Sementara itu, Sweden merekodkan kematian pertama akibat COVID-19 sekaligus melarang perhimpunan awam membabitkan lebih 500 orang dalam usaha mengekang penularan wabak berkenaan. Pesakit warga emas itu menghembuskan nafas terakhir di unit rawatan rapi ICU sebuah hospital di Stockholm. Seorang pesakit lain turut dirawat di ICU dalam kawasan sama. Pelakon Hollywood Tom Hanks dan isterinya Rita Wilson disahkan positif jangkitan COVID-19. Kedua pelakon itu dijangkiti COVID-19 ketika berada di set penggambaran sebuah filem yang berkisar tentang kehidupan legenda rock and roll Elvis Presley di Australia. Dalam status di Instagram, Hanks memaklumkan bahawa mereka mengalami simptom keletihan dan sakit badan selain selesema. Hanks dan isterinya akan dipantau serta dikuarantin untuk tempoh yang lama, malah langkah keselamatan seperti dinasihatkan pengamal perubatan akan diambil. Denmark mengumumkan pelaksanaan perintah berkurung bagi menyekat penyebaran jangkitan COVID-19. Perdana Menteri Mette Frederiksen berkata pekerja sektor awam bukan kritikal akan diberi cuti berbayar manakala mereka yang berada di sektor swasta digalakkan bekerja dari rumah. Arahan penutupan semua tadika, sekolah dan universiti selama 2 minggu selain pelbagai acara tertutup yang disertai 100 peserta atau lebih peserta juga akan diharamkan. Kementerian Kesihatan Singapura melaporkan 12 lagi jangkitan COVID-19 dengan 8 daripadanya adalah kes import. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes di Republik itu setakat ini 178 kes. Satu daripada kes baru COVID-19 membabitkan seorang wanita rakyat Britain berusia 37 tahun yang sebelum ini berada di Jepun dari 24 Februari hingga 4 Mac sebelum berada di United Kingdom dari 4 hingga 8 Mac.
Thailand menggantung kemudahan visa semasa ketibaan VOA 19 negara dan wilayah termasuk China dan India sebagai langkah membendung penularan COVID-19. Menteri Dalam Negeri Jeneral Anupong Paucinda berkata pengecualian visa juga akan dibatalkan untuk Korea Selatan, Itali dan Hong Kong. Bagaimanapun, penggantungan VOA akan buka kuasa sehari selepas penyiaran Jurnal Awam Warta Diraja. Ratusan penduduk Palestin di tebing barat berkabung di upacara pengebumian seorang remaja Palestin yang ditembak mati tentera Israel semalam. Mereka berarak di sepanjang jalan ketika mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Remaja berkenaan ditembak mati ketika menyertai rapat umum protes terhadap rampasan tanah secara haram oleh rejim Zionis di tebing barat. Kementerian Kesihatan Palestin berkata pembunuhan itu berlaku dalam kawasan yang diceroboh secara haram bagi membuka penempatan baru oleh Israel di Itamar. Tentera Israel melepaskan tembakan dan gas pemedih mata bagi menyuraikan mereka. Sebagai tindak balas, penduduk Palestin membakar tayar dan membaling batu ke arah tentera. Remaja berusia 15 tahun yang maut itu terkena peluru hidup, manakala 18 lagi penunjuk perasaan cedera terkena peluru berlapik getah yang digunakan tentera Israel. Bekas penerbit filem Hollywood Harvey Weinstein dijatuhi hukuman penjara 23 tahun selepas didapati bersalah terhadap pertuduhan merogol dan melakukan serangan seksual. Weinstein didapati bersalah dalam perbicaraan mahkamah New York bulan lalu, sekaligus memuktamadkan hukuman terhadap figura penting dunia Hollywood itu. Memetik laporan BBC, Peguam Bela mengemukakan rayuan agar hukuman dikurangkan dan menegaskan hukuman minimum penjara 5 tahun disifatkan sebagai hukuman seumur hidup buat anak guamnya. Namun pihak pendakwa berpendapat Weinstein perlu diberi hukuman setimpal akibat perbuatan terkutuknya terhadap wanita. Puluhan wanita dilaporkan memberi keterangan mengenai tuduhan salah laku seksual termasuk tuduhan rogol terhadap Weinstein sejak Oktober 2017. Weinstein bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan berkenaan. Buat pertama kali, Weinstein memaklumkan kepada mahkamah bahawa dia menyesali perbuatannya dan menyifatkan dirinya keliru dengan apa yang terjadi sebelum ini. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Ini pula dua lagi pertembungan fasa 16 terbaik berlangsung lewat pagi tadi menyaksikan kejutan dialami juara bertahan. Liverpool kandas di fasa kalah mati selepas tewas 2-3 kepada Atletico Madrid sekaligus merelakan kemarahan lawan dari Spanyol itu ke suku akhir. Paris Saint-Germain PSG pula merakam kemenangan penting yang diperlukan di halaman sendiri ke atas Borussia Dortmund untuk mengubah nasib mereka. Kalah 1-0 dalam aksi pertama di tempat lawan, Liverpool hanya mampu menjaringkan 1 gol oleh Jorginho Wijnaldum di Anfield dalam perlawanan timbal balik memaksa permainan dibawa ke masa tambahan. Mereka melangkah untuk marah selepas Roberto Firmino menjadikan kedudukan 2-0, namun Atletico Madrid mempamer keajaiban dengan meledak 3 gol dalam baki 15 minit terakhir, menerusi 2 gol disumbangkan Marcos Llorente dan satu lagi Alvaro Morata. Keadaan yang berubah 3-2 membolehkan wakil Spanyol itu menyingkirkan juara bertahan dalam perebutan ke suku akhir menerusi agregat 4-2. Satu lagi pertembungan timbal balik menemukan Paris Saint-Germain dan Borussia Dortmund dalam stadium kosong di Paris berikutan kebimbangan penularan wabak COVID-19 di negara itu. Wakil Jerman itu gagal mempertahankan keputusan 2-1 dalam aksi pertama sebelum ini, menyaksikan Neymar dan Emre Can masing-masing menyumbang 1 gol membantu PSG menang 2-0 dan mencuri tempat ke suku akhir dengan agregat 3-2. Baik, Buletin 1.30 sampai di sini. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan visual raptai penyerahan obor Sukan Olimpik 2020 yang diadakan secara ringkas berikutan kebimbangan COVID-19. Saya Azlianti Ibrahim, salam hormat dan Assalamualaikum.